untuk pastikan tumpuan ekonomi. Saudara, kadar pengangguran, kemiskinan, kos sara hidup, kekurangan barang-barang keperluan itu suatu hal yang menyentuh, mengesankan kehidupan rakyat. Sebab itu bagi saya keutamaannya sebaik disusun Jemaah Menteri, saya akan panggil mesyuarat khas hari Isnin ini untuk menetapkan beberapa peraturan baru bagi Jemaah Menteri. Cara mereka mengurus kementerian, cara mereka berdamping dan bekerjasama dengan pejabat awam, cara mereka membuat pengumuman-pengumuman dasar, dan cara jimat sebagai contoh untuk tidak membelanjakan lebih kepada yang sepatutnya. Tumpuan kita adalah pembangunan ekonomi. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana setumpuannya kita telah memulihkan sedikit keyakinan pelabur dan kelayakan antara bangsa dan dalam negara. Kita lihat umpamanya ringgit sudah diperkuat. Apa makna bila ringgit diperkuat? Bila ringgit itu diperkuat, maknanya kos import akan lebih kurang, tidak terlalu mahal. Bila kos import itu dapat dikurangkan, kos barang makanan, ayam, ternakan, baja juga dapat dikurangkan, dan insya Allah boleh dikurangkan kos, terutama barang makanan. Itu sebabnya keyakinan itu penting. Yang kedua, tentunya kita harus beri tumpuan apa dasar, bagaimana nak percepatkan. Dan ini kekuatan pimpinan politik dan pejabat awam itu harus disatukan. Dalam pengalaman kita yang lalu kadang-kadang ada ketegangan atau tidak sehaluan. Jangan kita peduli sangat sindiran dan singgungan yang terus dilemparkan. Saya di sini tegaskan sebagai Perdana Menteri, ketetapan, janji dan jaminan dalam perlembagaan negara tetap akan dipertahankan. Ini masa dan peluang. Saya usahakan supaya mengangkat martabat dan mutu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara ini. Ini masanya kita teruskan dengan program penghayatan Islam, menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Kita akui perjanjian muafakat antara sebuah kaum yang telah menetapkan kedudukan hak kesemuan orang Melayu dan Bumi Putera, dan kita akan memanfaatkan bukan untuk Bumi Putera atas yang kaya dan terpilih, tetapi untuk Melayu yang bawah, yang ramai, yang miskin. Dan akhirnya kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Baru-baru ini alhamdulillah saya menyatakan sendiri junjung kasih kepada semua Raja-Raja Melayu kerana keprihatinan mereka mau mempertahankan prinsip demokrasi. Kerana seperti yang sudah tahu, dalam pilihan raya Pakatan Harapan telah mencatat kursi paling banyak, dan keduanya jumlah pengundi paling banyak berbanding dengan semua parti yang lain. Sebab itu Raja-Raja Melayu telah menetapkan untuk memberi ruang kepada saya memimpin, dan bersama kita wujudkan kerajaan perpaduan. Apa kebijaksanaan wujudnya kerajaan perpaduan? Supaya kerajaan itu kukuh, tidak lagi umpamanya simpang siur politik yang melelahkan. Rakyat mahu jaminan hidup mereka, bukan nak lihat orang-orang politik ini bercanggah berterusan. Maka sebab itu saya ucap terima kasih, termasuk di sini Datuk Seri Sarani yang mengambil inisiatif awal mempertahankan semangat kerajaan perpaduan itu. Jadi kita ada umpamanya Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GPS Sarawak sebagai induk yang menjamin majoriti yang bergaya di Parlimen insya-Allah. Untuk apa? Untuk jamin hentikan rasuah, hentikan penyelewengan, hentikan pembaziran, dan angkat martabat rakyat untuk dibela sepenuhnya. Jadi doakan saudara.
Kita tahu bila ada kemenangan bukan untuk kita bangga dan takabur. Dalam Fatu Mekah, Rasulullah SAW dapat menawan Makkahul Mukarramah. Apa pengajaran? Pengajarannya pertama,